Baiklah, berbaki 30 minit lagi dalam Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini 6 Syawal 1445 Hijrah, dan kali ini kita akan membawakan topik kepada anda semua berkaitan dengan satu inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh Puspakom pada Januari tahun ini, iaitu Allowance Tambahan Pemeriksa Kenderaan ataupun VE, Vehicle Examiner. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Mahmud Razak Bahman, Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, untuk memberikan penerangan berkenaan dengan Allowance Tambahan Pemeriksa Kenderaan. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia dan juga selamat Hari Raya, Encik Mahmud. Terima kasih, selamat Raya. Baiklah, kalau kita lihat ini adalah salah satu inisiatif yang dilaksanakan dan juga telah pun memberi manfaat kepada hampir 900 pekerja yang layak kepada tiga kategori, iaitu VE, SVE dan juga OS. Bagaimana Encik Mahmud melihat rasionalnya untuk melakukan inisiatif ini terhadap VE ini ataupun Vehicle Examiner? Rasional dia simple lah, sebab Vehicle Examiner ataupun pemeriksa kenderaan ini adalah mereka yang melakukan kerja-kerja yang amat penting. Mereka lah memastikan kenderaan yang dihantar ke Puspakom itu kenderaan yang mempunyai roadworthiness untuk bergerak di jalan raya, memastikan keselamatan jalan raya. Jadi rasional dia simple. Satu ialah memastikan pekerja mendapat pulangan dari kerja ataupun hasil kerja dia yang berpatutan dengan kerja yang dilakukan. Nombor dua ialah memastikan mereka itu faham bahawa sebagai majikan kami faham kekangan-kekangan yang mereka ada, sebab kita tahu cost of living meningkat, kan, kos hidup yang agak tinggi sekarang ni. Dan kerja ini juga bukan kerja yang senang, kerja very technical kerja ini. Jadi ini sebagai satu penghargaan dan juga motivasi kepada mereka untuk terus-menerus menjalankan tugas mereka dengan baik di Puspakom sebagai Vehicle Examiner ataupun pemeriksa kenderaan. Bagaimana Encik Mahmud melihat inisiatif ini? Dia mampu untuk meningkatkan motivasi, tapi yang paling utama adalah untuk mengekalkan standard pekerjaan tersebut ataupun standard profesionalism ketika bekerja. Bagaimana? Betul. Jadi saya sebut tadi, kerja sebagai seorang VE ini memang sukar. Saya masa saya baru masuk di Puspakom, saya jadilah VE for a day. Jadi saya melakukan pemeriksaan untuk kenderaan saya sendiri, dan kenderaan tu gagal. Sebab maksudnya saya tak ada kemahiran teknikal. Jadi sebagai allowance ni dianggap sebagai satu motivasi kepada mereka ini untuk terus bekerja dengan cekap dan dengan kompeten dalam memastikan semua kenderaan pelanggan itu diperiksa dengan baik, breknya, lampunya, sistem gantungan atau suspensionnya juga dijaga dengan baik. Jadi mereka apabila ada allowance tambahan ini, ia memotivasikan mereka untuk terus bekerja dengan kompeten dan ada satu, mungkin ada kesedaran atau kesyukuran dalam jiwa mereka bahawa majikan mereka adalah majikan yang prihatin terhadap segala yang mereka lalui lah. Dan untuk menjadi seorang VE ataupun Vehicle Examiner ini, mereka memerlukan sijil kemahiran ataupun diploma pun juga boleh. Apakah ciri-ciri yang dilihat oleh Puspakom sehingga mereka layak untuk menjadi VE ini di Puspakom? Saya kategorikan seorang VE yang bagus ni ada dua kategori. Pertama, kategori yang perlu ada. Pertama ialah keupayaan dari segi teknikal, technical skills dia yang bagus. Dia ada sijil kemahiran ataupun diploma dalam bidang kejuruteraan ataupun memeriksa kenderaan, dan mereka mempunyai satu tahap kesabaran dan attention to detail tu pentinglah. Dia kena tahu, dia mesti rapi kerja dia, kerana kita bercakap tentang keselamatan kenderaan. Dan kenderaan yang diwajibkan adalah kenderaan awam, iaitu bas, teksi dan juga lori, kan. Jadi itu kategori pertama, iaitu kemahiran teknikal. Yang keduanya adalah integriti dan kesabaran. Dalam tugas sebagai seorang VE ini, dia bekerja dalam keadaan yang penuh asap dan kadang-kadang panas, dan masuk ke dalam pit di bawah lorong pemeriksaan. Dia boleh dikatakan kategori 4D lah, dangerous, dirty, demanding, dan perlu ada kesabaran yang tinggi dalam melakukan kerja ni. Dan integriti itu juga satu yang amat penting, kerana ada je orang yang mungkin sanggup nak membuat
perkara-perkara yang tidak berintegriti dalam memastikan kenderaan mereka lulus. Kan? Jadi kalau ada integriti, ada iman yang kuat, maka mereka ni boleh menjadi seorang VE yang begitu baik dan kompeten dalam Puspakom lah. Cukup penting sebab ia melibatkan nyawa manusia yang membawa kenderaan tersebut. Betul. Dan juga saya difahamkan interview akan dijalankan secara berkala untuk mencari VE yang kompeten ini masuk Puspakom. Bagaimana? Saya sebut Ridwan tadi masa kita off air tadi bahawa kita sentiasa mencari VE yang baru, ada kekosongan, sentiasa ada kekosongan. Jadi salah satu harapan kita adalah dengan adanya allowance baru yang bermula Januari lalu, kita akan menarik kaki tangan baru ke dalam Puspakom. Dan setiap Rabu kita ada walk-in interview di semua cawangan kita kepada mereka yang berminat untuk menjadi vehicle examiner di Puspakom. Jadi yang sebut tadi lah, mereka yang ada kemahiran teknikal dan ada kesabaran dan attention to detail yang tinggi dalam melakukan kerja-kerja seperti inilah. VE ini saya sebutkan tadi dia penting kerana dia memastikan kenderaan yang berada di jalan raya selamat dan boleh dipandu dengan selamat juga. So, saya sebutkan kepada ramai kaki tangan saya, semua kaki tangan saya bahawa ada 3 sebab Puspakom ini wujud. Pertama ialah untuk memastikan ekonomi syarikat anda, perniagaan anda berterusan dan ekonomi negara terus berterusan. Kerana tanpa sijil daripada Puspakom, kenderaan perdagangan tidak boleh bergerak. Jadi dengan adanya Puspakom, kita memastikan kesinambungan perniagaan anda dan juga ekonomi negara. Kedua ialah kita ada ataupun wujud untuk memastikan persekitaran udara yang lebih baik. Kerana antara tugas-tugas VE itulah memastikan emission asap kenderaan itu menepati piawaian Jabatan Alam Sekitar. Jadi salah satu sebab kedua adanya wujudnya Puspakom adalah memastikan kualiti udara yang baik di negara kita. Maknanya kesihatan anda semualah, Ridwan, adik-beradik dan keluarga masing-masing. Dan yang ketiga dan mungkin yang paling penting ialah memastikan tahap keselamatan di jalan raya itu tinggi. Sebab kalau saya ikut dari statistik, mungkin 33% kenderaan yang melalui pemeriksaan di Puspakom tidak lulus atau ada masalah dari segi brake, kendalian brake. Jadi bayangkan kalau tak adanya Puspakom, kenderaan yang mempunyai masalah brake ini akan berada di jalan raya dan memastikan ataupun menjadikan kadar kemalangan semakin meningkat. Jadi 3 premis ini menjadi sebab kenapa Puspakom wujud untuk di Malaysia ini oleh kerajaan untuk mengadakan memastikan keselamatan jalan raya yang lebih baik, kualiti udara yang lebih baik dan juga kesinambungan ekonomi dan juga perniagaan masing-masing. Ya. Jadi dengan adanya inisiatif untuk memberi allowance tambahan kepada VE ini, bagaimana perspektif dari aspek kesan jangka masa panjang kepada Puspakom itu sendiri? Ya. Bagaimana? Kami berharap dengan adanya insentif yang baru ni, kita bermula Januari lalu, kita dapat mengekalkan kaki tangan kita ada sekarang ni, VE yang ada, untuk terus bersama dengan Puspakom dalam menjalankan tugas mereka. Sebab memang tugas itu sukar, jadi bila ada insentif tambahan tu, insya-Allah mereka akan lebih ada loyalty yang dapat kita, kesetiaan dapat kita pupuk di kalangan mereka. Dan kedua, yang sebutkan tadi, saya harapkan ada kaki tangan baru ataupun mereka yang sedang mencari kerja untuk datang ke Puspakom mencari mencari pekerjaan dan terus membina kerjaya mereka dengan Puspakom. Kerana daripada VE itu dia boleh jadi seorang senior VE, penyelia pemeriksa kenderaan kanan, dan kemudian ada juga operation supervisor, mereka jadi supervisor, dan ada juga antara VE kita yang telah naik ke tahap branch manager dan juga regional manager atau pengurus kawasan. Ada Puspakom dia 30 tahun. Tahun ni kita mencapai usia 30 tahun. Dan ada kaki tangan kita yang masuk daripada memulanya Puspakom sampai sekarang. Kesetiaan tu dah memang ada. Jadi kalau kita beri insentif yang baru ni, insya-Allah kesetiaan itu dapat dipupuk lagi dan menarik kaki tangan baru masuk ke dalam Puspakom. Okay. Untuk minit yang terakhir ini, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Encik Mahmud untuk disampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, terutamanya kepada VE yang di luar yang berminat untuk menjadi VE.
Silakan. Kepada mereka yang mahu menjadi pemeriksa kenderaan di Puspakom, kita dah sebut insentif lah, ada insentif baru selain daripada gaji pokok dan kelebihan-kelebihan lain. Boleh datang ke mana-mana cawangan Puspakom pada hari Rabu, setiap hari Rabu untuk ditemu duga. Bawalah sijil yang ada. Itu pesanan untuk yang nak jadi kaki tangan Puspakom lah, jadi VE. Kepada rakyat Malaysia seluruhnya, saya ingin mewawarkan supaya mereka menjaga kenderaan mereka dengan baik, kemudian memeriksa kenderaan. Satu, menyelenggara, tapi kemudian memeriksa. Maknanya kita katalah Januari kita selenggara, kemudian bulan 6 bulan selenggara sekali lagi. Bulan 3, bulan 4 tu kita buat satu pemeriksaan memastikan apakah keadaan kereta kita, brek kita, sistem gantungan kita macam mana, lampu kita macam mana. Kita boleh lakukan di Puspakom melalui voluntary vehicle inspection dengan bayaran RM50 tak silap saya, untuk memastikan kenderaan kita ni memang ada kenderaan yang roadworthy-nya bagus, tahap roadworthy-nya bagus. Itulah pesanan saya. Itu adalah satu jaminan keselamatan untuk kenderaan kita dan juga kita berada di jalan raya. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mahmud Razak Bahman, Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, kerana sudi berkongsi kepada kita semua inisiatif terbaru daripada Puspakom, iaitu allowance tambahan pemeriksa kenderaan ataupun VE. Baiklah, selepas ini kita berehat seketika. Selepas ini Syuhaidah akan bersama dengan anda untuk segmen seterusnya. Kita berehat seketika.